So mungkin itulah. Okay, saya cuba dapatkan tarikh yang lagi okey lah. Tapi set dulu 20 hari bulan. Baca sikit soalan tu nak apa sebab dia ada satu kena buat video tapi video tu senang je. Minggu depan kita akan briefing sikit. Okay, pasal yang tu. Hari ni nak habiskan dulu. Okay. Tak nak keluar. Okay. Alright. So today we are going to talk about your electronegativity. Ada benda sikit nak sembang je. We are going to talk about electronegativity, ionization energy dan juga yang belakang tu, anomalous behavior. 3 benda je. Okay. So electronegativity, anybody? What is actually electronegativity? Ability to attract electron. Alright, thank you Ida. Ability to attract electron. It's actually the ability to attract electron. Okay. Kita dah sembang ke pasal ni? Belum. Laju sangat jawab, saya jadi confused. Bagus. I like. So, first and foremost dia adalah ability of attract electron. Dengan kata lain, kalau benda ability adalah keupayaan kamu. Alright, kamu mampu atau tak mampu. Kalau kamu mampu buat, alright, kalau benda biasa logik, kalau kamu mampu buat, bermakna benda tu senang. Kalau kamu tak mampu buat, benda tu susah. Itu adalah konsep mampu dengan tak mampu. Itu konsep ability. Okay, so what are we talking about over here is the ability to attract electron. Siapa nak attract electron? Atom. The ability of the atom to attract electron. Dan kalau saya sebagai atom, saya terima electron, what will be formed? Anybody? An ion. Thank you, Ida. An ion will be formed. Alright, an ion will be formed over here sebab apa? Sebab kita terima elektron. Contoh yang paling senang ataupun yang kamu biasa jumpa adalah Cl minus. Cl akan jadi Cl minus sebab Cl terima elektron supaya dia jadi Cl minus. Okay, that is what you mean by electronegativity. Saya bagi contoh satu lagi kat sini. If I'm having Na plus electron to become Na minus. I have 2 over here. Okay, first I have Cl plus electron to become Cl minus. Another one I have Na plus electron to become Na minus. Okay, question over here, Danish. Electronegativity siapa yang tinggi rasa-rasa? Ataupun saya tukar soalan saya sikit. Rasa-rasa yang mana senang nak berlaku, Danish? Danish? Na. Na senang nak berlaku. Danish kata Na senang nak berlaku. Ika? Na. Wow, senang nak berlaku. Cl. Umaira, kenapa Cl? Sebab dia group 17. 17. Dia akan Alright. terima satu elektron tercapai oktet. Ya. Wait, nak tahu siapa senang berlaku? Cl minus dengan Na minus. Yang mana kamu biasa jumpa? Cl minus, betul. Na minus kamu jumpa tak sebenarnya? Tak. Na minus tu kalau kita boleh jadi tapi kita kena paksa sakan-sakan tau. Baru dia jadi. Macam kawan hang yang tak masuk kelas saya ni, kalau dia nak masuk kelas tu kena paksa sakan. Macam tu lah. Alright. So yang ni dia takkan jadi, almost takkan jadi. Dengan kata lain, yang ni senang nak terhasil. Senang nak jadi. Bila benda ni senang nak jadi, bermakna electronegativity kat Cl adalah tinggi. Alright, electronegativity kat Cl adalah tinggi. Sebab benda tu senang nak jadi. Tapi untuk Na, alright, Na susah nak jadi. Sangat susah, bukan susah weh. Susah gila nak jadi. Alright, bila benda ni susah nak jadi, electronegativity dia akan jadi sangat rendah. Itu maksud dia. Alright, electronegativity dia akan jadi sangat-sangat rendah. Okay, so konsep ability, mampu atau tak mampu, keupayaan kamu. Kalau kamu senang, keupayaan kamu tinggi, benda tu senang nak jadi. Kalau kamu tak mampu, bermakna benda tu susah nak jadi.
Alright, yang tu adalah konsep electronegativity. Okay, kamu senang nak accept elektron, electronegativity tinggi. Kamu susah nak accept elektron, electronegativity rendah. Okay, that is electronegativity. Dan, bila kita kata ability to attract electron, okay, that is my nucleus. I have my shell standard. Alright, so in the shell you already have electron. Kamu dah memang ada elektron duduk dalam ni. Kita guna chlorine tadi. Chlorine tak cukup satu. Kawan kamu kata dia adalah grup 17, dia tak cukup satu. So satu kosong ni, tempat kosong kalau kamu nampak. Okay, satu kosong kat sini. So elektron yang kita nak masukkan tu bukan elektron yang duduk dalam, elektron yang duduk luar. Kalau kamu nak masukkan duit dalam dompet, kamu tak ambil duit dalam dompet, kamu masuk balik dalam dompet. Betul? Kalau kamu nak masukkan duit dalam dompet, kamu akan ambil duit dari luar, masuk dalam dompet kamu. So same thing, electronegativity attract electron to the atom. So bila saya tarik elektron, saya tak tarik elektron saya lah. Elektron tu saya punya, nak tarik apa benda. So saya akan tarik elektron kat luar. Dan bila cerita elektron sayang, diorang negative charge standard. Dan dalam nucleus, dalam atom kita, satu-satunya orang yang pegang positive charge adalah nucleus. Alright? Kenapa saya nak tengok positive charge? Sebab saya guna perkataan tarik. We are talking about daya tarikan where we are talking about force of attraction. Dan bila force of attraction, dia mesti adalah antara orang positif dan negatif. Yang saya nak tarik adalah negatif. So orang yang menarik saya mesti adalah orang positif. Kalau sekarang teacher kata benda ni dua petala, saya kata jarak tu dekat. Jarak dekat. Kalau jarak dekat, rasa-rasa daya tarik kuat atau lemah? Nita? Lemah. Jarak dekat. Jarak Tarik. dekat. Positif dengan negatif duduk dekat. Daya tarikan tu kuat atau lemah? Kuat. Apa ni kan? Dia bila hari Jumaat pagi, patutnya cuti, patut Miss So nak buat kelas. Apa saja nak bagi semua jawapan salah kat aku. Alright, Danish tadi pun seorang. Malas je. Sayang, bila dia positif, negatif, bila kamu ada positif, kamu ada negatif dan kamu duduk dekat. So daya tarikan, alright, attraction akan jadi strong. Attraction akan jadi kuat. Alright, bila attraction jadi kuat, bila benda ni kuat, daya tarikan kuat, elektron ni senang atau susah nak masuk? Hazika? Senang. Senang nak masuk. Senang go in. Alright. Bila dia senang tak go in, dia senang nak masuk. Dengan kata lain, electronegativity teacher akan tinggi. Betul? Alright. Nampak konsep ni? Dengan kata lain, alright, dengan kata lain, electronegativity akan ditentukan oleh daya tarikan. Daya tarikan ditentukan oleh siapa? Jarak. Jarak tu maksud apa? Atomic size. Alright. So dengan kata lain, your electronegativity will be highly affected by your atomic size. Okay. Dan dalam minggu lepas, awal minggu ni kita dah belajar atomic size ada dua. Kita ada your shielding effect dan kita ada your effective nuclear charge when we are going down the group or going across a period. Yang ni kita nak tengok. Okay. So size. Size obviously kita ada size kecil, size besar lah. That is your atomic size decrease. Small. That is your atomic size increase. Baik. Tadi kita dah cerita yang dekat. Kita nak cerita yang besar pula sekarang ni. Alright. Apa jadi bila jarak dia jauh? Same old story. Elektron yang teacher nak masuk, yang nak tarik masuk dalam adalah elektron yang duduk di luar bercharge negatif. Proton saya adalah satu-satunya orang yang duduk dalam nukleus dan bercharge positif. So kita nak tengok force of attraction. Kita nak tengok force of attraction. Daya tarikan saya sekarang kuat atau lemah. Okay. So, bila dia sekarang size besar, atomic size saya sangat besar, daya tarikan saya rasa-rasa kuat atau lemah? Ain? Lemah. Lemah. Force of attraction saya akan jadi lemah kat sini. Dan bila force of attraction saya lemah, kita akan terus kepada elektron. Daya tarikan lemah. Fear. Easy to go in or hard to go in? Hard to go in. Hard to go in. Susah nak masuk. Alright.
susah nak tarik. Ni saya dah ajar dalam bahasa Melayu habis-habis dah ni. Hang tak faham lagi apa. Aku nak cakap Cina dah ni. Alright. Dia akan jadi susah nak tarik sebab daya tarikan saya lemah. Saya tak kuat untuk tarik kamu. Macam kita lah. Macam saya dengan Koyum. Daya tarikan kami lemah. Sebab saya bukan nukleus yang baik. Sedih kan? So kamu pun duduk jauh, kamu pun susahlah nak ditarik oleh saya. So force of attraction kita lemah sebab jarak dia besar. So elektron akan jadi susah nak masuk dan bila elektron susah nak masuk, automatically electronegativity akan jadi rendah. Alright, electronegativity decrease over here. Make sense? Okay. So conclusion dia, bila atomic size kecil, electronegativity akan besar. Electronegativity akan tinggi. Bila size besar, electronegativity akan decrease. Dalam exam, nak ingat macam mana? Perlu hafal ke tak perlu hafal? Untuk saya tak perlulah. Kamu hanya perlu fikir electronegativity bermakna tarik elektron. Satu benda je kamu kena ingat. Alright? Electronegativity bermakna saya kena tarik elektron. Dan elektron kamu sekarang bercharge negatif. Duduk luar. Kena fikir je, nukleus, kalau sekarang saiz saya kecil, bermakna nukleus dengan dia duduk dekat. Kalau dekat, saya akan tarik kuat. Tarik kuat, senang nak masuk. Tapi kalau elektron saya duduk luar dan nukleus saya dengan dia jarak besar sebab saiz saya besar, duduk jauh. Bila duduk jauh, daya tarikan lemah, susah nak masuk. Alright, bila susah nak masuk, bermakna electronegativity decrease. Yang tu je. Okay, dan bila semua benda adalah berkaitan dengan saiz, semua benda berkaitan dengan lebih tepat atomic size dan like we have talk about dalam silibus kita dua je. Down the group across a period. Dan we have talk about that last class, previous class. Going down a group, kita akan guna faktor apa Hakim? Shielding effect. Shielding effect. Thank you. Danish, peluang kedua. Shielding effect, kawan dia siapa? Number of share. Number of shell. You see, when you take 3 seconds, your answer is different. Okay? Dan, when you are talking about shielding effect, kawan dia number of shell. Yes. Okay? Ikin, going down the group, what happened to the size actually yang kita dah hafal? Makin besar, makin kecil? Increase. Makin besar. Makin besar. So daripada kecil akan jadi besar. Alright. Dan semua ni tadi saya masih tanya pasal benda yang kita dah belajar sebelum ni. Tak ada kaitan lagi dengan electronegativity. Going down the group, kita cerita shielding effect. Danish kata kawan baik dia adalah number of shell. So next, kalau going down the group, apa jadi pada force of attraction? Haziq, saya tak panggil nama lagi hari ni. Haziq, shielding effect, number of shell, apa jadi pada force of attraction? Weak. Weak, force of attraction akan jadi lemah. Okay, so going down the group, shielding effect akan increase. Semua orang tahu yang tu. Sebab apa increase? Sebab number of shell increase. Therefore, force of attraction akan jadi weak. Sayang, every time bila saya tulis force of attraction adalah force of attraction from nucleus to outermost electron. Okay, yang tu standard lah. Dan baru kita masuk kepada electronegativity. Semua benda yang kamu cerita adalah cerita last week. Sekarang baru kita nak masuk electronegativity. Tambah 2 ayat je, senang atau susah. Kalau force of attraction big, Dania, senang nak tarik elektron luar tu ke susah nak tarik elektron luar tu? Dania? Susah. Susah. Harder to attract electron. Alright? Harder to attract the outer electron. Dan bila harder to attract electron, automatically, bila susah nak tarik ain, what happened to the electronegativity? Decrease. Increase. Decrease. Thank you. Oh, ada 2 ain, lupa. Saya selalu lupa. Bila saya panggil, saya shock je. Alright? So, that is your going down the group. Dengan kata lain, when you are going down the group, the electronegativity decrease. Okay, that is the conclusion.
Tapi kalau soalan takkan tanya yang tu je weh. Soalan takkan tanya yang tu. Dia mesti ada perkataan explain kat belakang. Betul. Dan bila explain kat belakang, hang jangan lompat terus daripada going down the group, lepas tu lompat terus kepada how to attract electron, electron negativity decrease. Yang tu bukan explain, yang tu panggil lompat jauh. Tahu? Alright, so jangan lompat jauh. Kita akan explain. Dan kenapa saya kata hari Isnin hari tu, hari Selasa itu saya kata benda yang kita belajar hari ni 80% benda yang kita belajar pada hari Selasa. Semua ni adalah benda yang kita belajar apabila kita belajar saiz. So kamu kena explain kenapa daya tarikan kamu lemah terlebih dahulu sebelum kamu kata electronegativity kamu decrease. So kenapa daya tarikan kamu lemah akan bergantung pada kenapa saiz dia makin besar. So ceritalah kenapa saiz dia makin besar. Shielding effect, number of shells, same thing. Ayat dia kat bawah tambah 2 je sayang. Tambah 2 ayat je. So, okay, saiz dia dah besar. So, senang nak masuk atau susah nak masuk? Electronegativity jadi apa? Nampak? Saya ajar macam ni sebab saya tak nak kamu nampak, budak nampak ayat dia rasa chapter ni banyak kena tulis teacher. Tak ada weh, benda yang sama, ayat yang sama. Kamu tambah 2 ayat je. Alright, dan 2 ayat tu untuk saya logik. Kalau saya tarik kuat, senang nak masuk lah elektron tu. Senang lah saya nak tarik kawan saya masuk. Kalau saya tarik lemah, susah lah saya nak tarik dia masuk. Tu je. Okay. Dan ni ayat proper. Saya bagi ayat proper, weaker ability to attract electron. Kalau kamu rasa susahnya teacher perkataan ni, weaker ni, ability. Tak nak ayat ni. Tak apa. Harder to attract electron to itself. To atom. To itself tak suka. To the atom. Alright. Sebab sekarang kita nak tarik elektron masuk atom. Okay, sebab saya nak kamu guna bahasa yang kamu senang nak ingat, yang kamu boleh fikir logik. So tak suka weaker, stronger, harder, easier. Sama. Okay, boleh. Itu kalau going down the group. We have one more friend. We have another very good friend over here across a period. And when going across a period, Aisyah, what factor affecting it? Effective nuclear charge. Effective nuclear charge. And siapa kawan effective nuclear charge? Hayati? Tak dengar sekali lagi. Proton number. Number of proton number. Thank you. And we know that when we are going across a period, effective nuclear charge increase because proton number increase. We have learned about that. Dia akan naik. Okay? And we have talked about that also. What happened to the size, Umairah? What happened to the size when you go across a period? Increase. Umairah, saya bagi 2 saat. Decrease. Kan? Pantang saya skip satu dulu. Tak boleh skip. Effective nuclear charge kat sini increase, so proton number increase. Dan bila dua-dua ni increase, apa jadi pada force of attraction dia, Umairah? Stronger or weaker? Strong. Okay. Dia akan jadi stronger. So sekali lagi, Umairah, what happened to the atomic size? Decrease. Thank you. Kecil pula. Besar ke kecil. Alright. The atomic size akan decrease. Bila atomic size decrease, reason adalah sebab ni. Effective nuclear charge, proton number, force of attraction. Dan Koyong, bila force of attraction dia stronger, easier to attract electron or harder? Easier. Easier to attract electron. Kita senang nak tarik sebab daya tarikan saya kuat. Daya tarikan saya kuat tak? Untuk menarik anda. Kuat. Easier to attract electron into the atom. Okay. And last but not least, bila kita kata easier, therefore electronegativity akan increase. Okay. That's it. Cikgu kamu ni kekurangan kasih sayang. Tak ada, betul. Habis daya tarikan, itulah konsep daya tarikan sebenarnya. Betul. Alright. Easier to attract electron. Tapi bila kelas dengan kamu tu, saya memang sedih. Saya emo sikit kelas dengan apa. Electronegativity akan jadi tinggi sebab saya senang tarik elektron, saya senang jadi an ion. Okay. So dengan kata lain, bila going across a period, electronegativity akan increase. The main reason sebab atomic size decrease.
Alright, main reason sebab atomic size decrease. Ayat sama, saya pun malah nak bincang. Ayat akan exactly the same, kita hanya ada 2 ayat lain sahaja. Semua ke atas adalah apa yang kamu dah belajar di atomic size. Okay, saya tak nak kamu nampak benda ni berbeza. Dengan kata lain, 6.2 ni, kawan yang paling penting adalah atomic size. Effective nuclear charge dengan shielding effect. Going across a period, going down the group. Sebab yang tu saya guna masa sikit. Alright. Yang tu je yang kawan paling penting sebenarnya. Okay. Question so far? Boleh? Okay. Satu je saya nak ingatkan pengalaman kita tanda kertas, budak akan buat lompat jauh. Dia akan buat yang ni, lepas tu dia lompat main sini. Sebab soalan suruh explain electronegativity. Dia lompat dah, time tu dia boleh langkau jauh. Bila kita explain electronegativity, kita masih cerita dari awal kenapa dia senang nak tarik elektron. So masih cerita pasal size. So tak ada lompat jauh. Okay? Alright. Question? Apa? Sentiasa tak ada question. Bila ajar apa, aku rasa aku jadi pandai sebenarnya. Tak, aku rasa aku macam hebat gila mengajar sebab budak saya sentiasa faham. Alright, so your electronegativity dah habis. Kita akan sambung kepada ionization energy. Ionization energy. Soalan saya kat sini. Pertama, what is the differences between electronegativity? Apa perbezaan paling ketara ionization energy dengan electronegativity? Yang ni open question. Siapa? Dia remove electron. Dia remove electron. Very good. Ionization energy, dia remove electron. Dan sayang, kalau tadi kita accept electron, kita jadi an ion. So kalau saya remove electron? Ion. Ion. Thank you. Perfect answer. Satu. Kedua, apa lagi perbezaan dia? Charge. Charge. Alright. Charge dia akan bergerak daripada neutral jadi positif. Yes? Alright. Tadi neutral jadi negatif. Yang ni neutral jadi positif. Lagi? Energy. Energy. Thank you Aisyah. Perkataan energy. Alright. Perkataan energy. Konsep energy adalah kalau benda tu senang nak berlaku. Senang untuk berlaku. Alright. Kamu perlu tak tenaga yang banyak? Tak. Less energy. Alright. Kalau kimia tu senang, hampa tutup mata belajar je. Betul? Alright. Kimia senang je. Nak dengan tak nak je. Bila benda tu senang berlaku, less energy. Okay. Kalau benda tu susah nak berlaku, macam saya guna contoh, kamu ada kotak, kamu nak move the kotak. Alright. You have a box and you want to move it. Kalau kotak tu senang nak bergerak, senang lah, less energy. Kamu tolak dia bergerak. Tapi kalau kotak tu berat gila, susah gila nak bergerak, kamu akan guna more energy. Okay? And perbezaan yang paling ketara macam Aisyah cakap tadi sekarang adalah energy dengan electronegativity. Ionization energy bermain dengan energy. Dan bila bermain dengan energy, dia ada konsep ni. Kita bukan setakat nak tengok dia senang atau susah untuk berlaku. Kalau tadi ionization energy, kita berhenti dah kat sini. Betul? Saya tak tanya pasal tenaga banyak ke sikit. Saya berhenti pada berlaku, senang atau susah. That's it. Tapi bila dia adalah cerita ionization energy, dia kena cerita pasal tenaga dan tenaga adalah vice versa dengan ability kamu. Kalau keupayaan kamu tinggi, benda tu senang nak berlaku, tenaga kamu rendah. Tapi kalau benda tu susah nak berlaku, kamu struggle nak buat dan kamu perlukan tenaga yang banyak. Nampak? Okay. And before kita masuk ionization energy, saya nak kamu faham konsep tenaga ni terlebih dahulu. Senang berlaku, less energy. Susah berlaku, more energy. Make sense? Okay. And bila kita kata remove electron, obviously contoh yang saya boleh bagi kat sini, kita guna balik sodium tadi ya. Remove electron bermakna kita akan buang elektron, sayang. Kita akan buang elektron. Alright, kita akan, kita akan buang elektron. Bila kita buang elektron bermakna kita akan jadi Na positif tambah elektron. Elektron dibuang. We remove the electron to become positive charge. That is your ionization
energy. Question so far? Okay ya? Konsep tenaga, logik je kan? Okay? Jangan kalut, fikir betul-betul. Alright, dan ionization energy. Sama. Dengan electronegativity tadi, kita nak remove. Kita nak accept. So, kita accept yang dari luar. Kamu nak masukkan duit dalam dompet kamu masukkan duit yang kamu ambil dari luar, kamu masukkan dalam dompet kamu. Tapi sekarang, kita cerita nak remove electron. Kita cerita nak buang duit. Bukanlah buang. Kita cerita nak keluarkan duit. Buang duit macam tak proper gila. Ada duit yang nak buang ke? Tong sampah rumah saya, kau sampai buang kat rumah saya. Alright. Buang macam tak sesuai ya. Remove. Kita nak keluarkan duit tu. Alright. Bila kita kata kita nak keluarkan duit tu sayang, duit tu mesti keluar daripada kita sendirilah. Duit tu kena keluar daripada dompet kita sendiri. Dengan kata lain, elektron yang duduk pada kita. Elektron tu saya punya. Saya nak keluarkan dia. Itu maksud keluarkan dia. Okay. So sekarang kita tengok, saya masih sama. Elektron adalah orang yang akan keluar. So elektron bercharge negatif. Saya ada positif. Okay. Saya bagi contoh sekali lagi. Atomic size saya besar ke kecil ni? Nak bincang besar dulu ke kecil dulu? Besar. Besar. Ida menang. Besar. So atomic size saya sekarang besar. Okay, good. Bila atomic size saya besar kat sini sekarang, saya ada positif, saya ada negatif. Atomic size besar bermakna jarak jauh atau dekat? Jauh. Thank you. Jarak adalah jauh. Dan bila jarak adalah jauh, Fatin, what happened to the force of attraction between the nucleus and the electron? Fatin? Lemah. Lemah. Thank you. Force of attraction will be weaker. Force of attraction akan jadi lemah. Dan bila daya tarikan saya adalah lemah, soalan saya balik kepada elektron ni. Elektron ni, senang nak keluar atau susah nak keluar, Danish? Senang. Senang. Senang keluar. Bila senang keluar, kita cerita pasal tenaga tahu, kita tak berhenti kat sini. Haziq, senang keluar. Tenaga banyak atau tenaga susah? Tenaga susah. Tenaga banyak atau tenaga sikit? Tenaga sikit. Tenaga sikit. Less energy. Dan bila less energy, last but not least, Hakim, bila less energy, apa jadi pada ionization energy? Decrease. Thank you. Alright, ionization energy akan decrease sebab kita kata less energy, tenaga sikit. So, energy decrease. So, conclusion pertama yang saya ada kat sini adalah apabila atomic size kita besar, conclusion dalam bahasa Melayu dulu, nanti kita bagi yang bahasa Inggeris. Atomic size besar, jarak jauh. Jarak adalah obviously jarak antara elektron dengan nukleus, jauh. Alright, bila jarak jauh, force of attraction ataupun daya tarikan akan jadi lemah. Dan bila daya tarikan jadi, oh my god. Oh my god. Anything happen to you? Nothing? Good. No, something happened to me. Where we are. Force of attraction jadi lemah. Bila force of attraction jadi lemah, elektron senang nak keluar. Bila elektron senang nak keluar, alright, kita akan guna less energy. Dan bila kita guna less energy, ionization energy decrease. Itu flow dia. Nampak? Okay. Dan kalau kamu boleh nampak, dia akan guna balik konsep yang sama di mana kita cerita pasal size. Kita cerita pasal jarak. Kita cerita pasal force of attraction. Same thing. Okay? Same thing. Alright. Kalau same thing, kita nak pergi kepada apabila sekarang atomic size saya kecil. Vice versa sahaja. Terbalik sahaja yang ni, senang. Bila atomic size saya kecil, sekali lagi ionization energy adalah remove electron. So bila remove electron, elektron tu mesti adalah elektron kita sendiri. Elektron tu duduk dalam tu. So atomic size saya kecil, jarak, what happened to the distance? Dekat. Distance between electron, thank you Syafika, distance between electron and nucleus, alright, closer. Ataupun close. Alright? So sebab dia kecil. So bila jarak dia dekat, apa jadi pada force of attraction?
Kuat. Kuat, stronger. Dan bila force of attraction is stronger over here, the electron, this electron, easy or hard to remove? Hard to remove. Hard to remove sebab saya dipegang dengan kuat. Macam kamu lah, kelas lain relax je nak ponteng, tapi kelas ni memang habis aku, macam tu lah. Betul tak? Alright? Sebab anda dipegang dengan kuat. Very hard to remove because daya tarikan sangat kuat, saya pegang kamu dengan kuat, so kamu sangat susah nak keluar. Bila hard to remove, nak ponteng kelas saya kena banyak usaha lah, betul? More energy needed. Alright? More energy needed. Dan bila more energy needed kat sini, automatically ionization energy akan jadi tinggi untuk saiz kecil. Okay? Saya rasa nak hafal macam ni mungkin susah sebab saya bukan orang yang suka hafal. Dan ikut perangai, dan kalau ikut pengalaman saya tengok perangai kamu, saya rasa kamu pun bukan orang yang nak hafal. Alright? So saya senang je. Tak payah hafal. Guna yang ni. Hang boleh conteng-conteng dulu kat kertas kamu. Kamu boleh conteng-conteng dulu kat kertas exam kamu. Oh, by the way, talking about exam. Saya tak tahu kamu dapat rumus dari mana yang kata tak ada exam. Alright? Sebab saya ada budak bukan kelas kamu. Bukan kelas kamu. Kelas saya yang lain ada seorang budak mesej saya. Forward satu mesej yang macam confident gila. Lepas tu kata tak ada exam. Aku macam, siapa cakap kat hang? Aku pun tak tahu ada exam tak ada. Saya duk buat soalan exam kamu lagi. Lepas tu kamu duk bagi tahu kat saya tak ada exam. Suka hati hang je. Alright? Tak ada. Selagi tak ada apa-apa announcement, selagi saya masih bernafas, kerajaan masih jalan, KPM masih jalan, matrik masih buka, exam masih akan ada. Apa-apa ada. Suka hati je. Baik ah. Itulah. So tak payah duk berangan-angan tak ada exam lagi . Okay. So that is the thing. Tak payah hafal. Bila hafal, benda tu jadi susah sebab kamu paksa. Bila kamu fikir logik, benda tu jadi senang. Dekat, tarik kuat lah. Bila tarik kuat, susah nak keluar lah. Bila susah nak keluar, saya kena tenaga yang banyak lah. Hang fikir couple jauh dengan couple dekat ya? Hang nak break up mana senang? Betul tak Goyong? Dekat. Dekat, senang nak break up. Hang tak sayang dia tu. Hang tak sayang dia tu. Koyum jawab laju sebab dia tahu dan sekarang dia ada dua. So kita tahulah siapa yang duduk dekat dengan dia tu yang dia tak nak tu. Koyum. Alright. So that is your ionization energy. Dan bila kita explain, kita masih adalah kena tengok sama ada dia go down a group atau go across a period. Alright. Bila kita explain, kita masih adalah kena tengok dia adalah going down a group atau going across a period. Soalan saya, macam mana kita nak tahu dia going down a group? Macam mana saya nak tahu soalan saya adalah going down a group? Second, Syafiqah, buka mic tapi tak ada suara. SPDF notation tu yang electronic configuration. PDF notation, thank you. Sebab soalan takkan bagi macam ni weh dalam exam. Alright, ni nota. Ni belajar kita bagi macam ni. Dalam exam soalan bagi macam mana? Soalan bagi A 9, C adalah 13. So apa yang kamu kena buat? Kamu kena tulis SPDF notation. Kamu kena tulis 1S2, 2S2, 2P5. Kamu kena tulis 1S2, 2S2, 2P5, 2P6, 3S2, 3P1. Oh, tak ada. Tak ada, bukan across a period, bukan across a group. Yang ni tak ada. Ni soalan ni tak balik. Okay, tapi kamu kena buat dulu SPDF notation untuk tahu sama ada dia go down a group atau go across a period. Okay, yang itulah. Dan bila sekarang kita adalah ionization energy going down a group. Bila going down a group again, saya dah tanya tadi, kita akan guna shielding effect. Shielding effect akan disebabkan oleh Zatasha. Shielding effect sebab kawan dia siapa? Number of shell. Number of shell. So shielding effect adalah number of shell kat sini. Shielding effect akan increase when you go down the group because number of shell increase. So force of attraction akan decrease. Alright, bila force of attraction decrease, kamu tahu electron is easier ataupun betul lah. Electron is easier to remove. Bila easier to remove, less energy. Bila less energy, kamu tahu going down the group, ionization energy decrease. Okay? Kamu tahu going down a group, ionization energy decrease. Dalam exam,
Soalan akan tanya explain, betul tak? Hang jangan datang-datang nak tulis ayat macam ni. Susah. Sebab tu jadi susah. Datang-datang nak jawapan lengkap. Saya biasa kalau soalan explanation, kat tepi soalan tu, conteng dulu. Conteng dulu point yang kamu nak guna. Short form apa yang kamu guna, ikutlah apa yang hang faham tu, hang tahu. So, saya tahu soalan saya down a group. Saya tahu soalan saya sekarang down a group. So, down a group saya nak bincang apa? Shielding effect. Number of shell. Naik. So, force of attraction akan jadi lemah. Senang untuk buang elektron. Kurang tenaga, IE akan jadi rendah. Point-point ni, kalau kamu tak suka tulis dalam English, boleh tulis dalam BM. Conteng dulu kat tepi. Alright, conteng dulu kat tepi. Dah ada semua, dah nampak logik kat situ, dah nampak flow kamu, okay, betul. Bila saya tarik lemah, elektron saya senang nak buang. So, tenaga yang saya perlukan sikit, baru tulis balik dalam point. Baru jawab balik. Dan exam kamu akan jadi senang. Exam kamu jadi susah sebab kamu baca soalan tak congak, tak fikir apa nak jawab terus. Exam kamu jadi susah. Tahu? Masa yang kita bagi tu adalah termasuk masa yang kamu fikir. So, fikir betul-betul sebelum jawab. Alright? Sama macam yang kita bincang tadi dalam electron negativity. Semua kat depan ni adalah point yang kita belajar dalam force dalam atomic size. Dan kalau kamu perasan, saya tak guna pun ayat lain, saya guna je ayat yang sama. Dengan jujur, saya copy paste je sebenarnya. Sebab saya memang tak nak kamu fikir ayat lain-lain pun. Diorang semua adalah pasal kenapa atomic size dia increase. Barulah kamu cerita balik, so less energy needed to remove the outermost electron, ionization energy decrease. Okay? Kalau rasa tak nampak kat sini, untuk ionization energy tak nampak tenaga banyak atau sikit, boleh tambah satu statement. Electron ataupun outermost electron is easier to remove. Alright, kita nak tengok dia senang atau susah kan? Baru kita tengok tenaga dia banyak atau sikit. Untuk ionization energy, boleh tambah point ni. Tak ada masalah. Tulislah apa pun janji, benda yang kamu tulis tu membantu kamu. Okay? It's easier to remove. So, less energy is needed. Boleh. Tak ada masalah. Okay? Next, across the period, same thing. Macam yang saya cakap tadi, saya tak nak kamu datang-datang terus dengan jawapan. Tulis dulu, across a period saya akan bincang Z-Zaf. Z-Zaf akan naik. Bila Z-Zaf naik? Sebab number of proton naik. So tulis, conteng-conteng dulu. Bila number of proton naik, tak suka tadi saya tulis dalam BI. So dalam exam, tak boleh lah teacher datang-datang BI, saya nak fikir English BM dulu. Boleh. Daya tarikan tinggi. Alright, sebab bila across a period, number of proton naik, effective nuclear charge naik, daya tarikan saya akan tinggi. Alright, bila daya tarikan kamu tinggi, elektron ditarik kuat. Elektron jadi susah keluar. Bila elektron susah keluar, banyak tenaga. Alright, banyak tenaga. Saya jadi awkward gila nak tulis BM susah keluar, banyak tenaga, so IE akan jadi tinggi. Alright, dalam exam boleh conteng dulu benda macam ni. Conteng dulu point dia, baru tulis ayat lengkap dia. Then your life will be easier. Alright, your life will be much easier. Tak ada pun nak jawab exam tu susah sangat. Okay? Dan kamu transform dia dalam ayat yang proper sikit. Proton number increase when you move across a period. Effective nuclear charge increase. Force of attraction bla 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 sama seperti yang di atas. More energy kat sini. Sebelum more energy kamu boleh tambah satu point adalah electron, outermost electron is harder to remove. Baru cerita more energy. Alright, baru cerita more energy. Boleh. Okay, tak ada masalah. Saya tak letak sebab dia tak wajib. Saya tak letak sebab dia tak wajib. Tapi tulislah sedetail mana yang kamu boleh. Tulislah sesenang mana yang kamu faham. Okay, setakat ni. Setakat ni. Alright. Ya, kalau dia tanya soalan dia tanya ionization energy kan kena bagi tahu dah elektron negativity dia. Tak payah. Tak geng. Alright. Kalau ionization energy je. Kalau electron negativity je. Okay? Alright, so dia orang tak geng. So conclusion dia, soalan lagi sebelum conclusion? Tak ada conclusion lagi? Miss. Ya, Natasha.
Kalau ayat dia tu, saya bagi more electron hard to remove dulu, baru saya bagi energy needed to less atau more. Boleh, Susunan ayat boleh. tu. Betul. Yang ni patut duduk atas sebenarnya. Alright, ya, yeah, betul. Okay, yang ni patut duduk atas, yang ni patut duduk bawah. Mai. Saya dah beli laptop baru. Lepas tu saya dah miskin gila. Tak boleh buat video. Sedih gila. Boleh mengajar je. Tak boleh edit video dah. Tapi dah beli laptop baru boleh lah. So akan ada video baru lah. Okay. So ya boleh. Natasha boleh. Soalan lagi? Miss. Ya. Dalam setiap semua ni kita cuma pakai ayat. Kita pakai ayat yang sama, cuma kalau untuk ionization tambah ionization, kalau electronegativity tambah ayat electronegativity. Ya. Betul. Kalau kita akan guna ayat yang sama, kalau kamu perasan ayat yang sama, tapi berhati-hati faktor dia apa? Kalau dia adalah across a period, apa yang kamu bincang. Dan sangat-sangat berhati-hati dengan sama ada dia naik atau dia turun lah. Okay, stronger or weaker tu. Ayat sama, generally ayat sama, cuma kita akan tambah kat bawah ni je. Okay, kalau electronegativity, kita cerita pasal terima elektron senang atau susah. Nama pun electronegativity. Memang nak kawan dengan elektron lah. Alright, tu je beza dia. Ionization energy, remove electron. Okay, yang tu lah. Yang ni remove electron. So senang atau susah nak buang atau senang atau susah nak terima. Kat bawah tu. Okay. Lagi, betul. Kita akan guna ayat yang sama, kita ubah yang bawah sahaja. Lagi. Miss, susunan ayat tu boleh berubah-ubah. Contoh kalau number of proton selepas ZEF dulu ke apa ke, boleh tak? Okay, boleh. Susunan ayat-ayat ni boleh berubah. Kamu even boleh tulis sebab akan ada pelajar yang dia suka sebab dia bukan hafal. Dia ingat yang tu. Dia akan cerita going across a period dulu. Dia tak cerita ZEF atau apa dulu. Dia bagi tahu dulu going across a period, atomic size decrease. Dia cerita yang ni dulu. Sebab dia nak ingatkan diri dia. Alright, saya ada budak yang suka buat macam ni. Saya nak tahu size dia kecil ke besar dulu dia. So kamu tulis dulu when going across a period, atomic size decrease. Baru kamu explain kenapa atomic size decrease pun boleh. Alright, tak ada masalah. Ayat boleh berubah. Hang janganlah berubah sangat-sangat. Tapi flow tu akan ikut apa yang kamu faham. Boleh. Okay, tak ada masalah. Saya okay je. Saya sendiri pun kadang-kadang saya okay je untuk yang ni. Saya kadang-kadang pun buat macam ni. Saya suka je sebab saya nak tahu sekarang ni size saya kecil ke besar. So saya explain guna yang tu. Tapi kalau kamu jenis tak menghafal langsung, kamu tak hafal dan kamu hanya hafal dua benda je. Saya nak kamu hafal dua benda je. Down a group guna shielding effect, number of shell. Across a period guna effective nuclear charge guna proton number. Yang tu yang cara paling senang. Alright. Daripada hang hafal size tapi hang tak tahu kenapa, baik hang hafal kenapa. Daripada kenapa tu kamu boleh tahu size. Sebab tu saya suruh hafal kenapa. Dia masalah juga bila hafal size. Bila hang tahu size dia kecil, lepas tu kenapa? Tak tahu. Yang tu lagi problem. Yang tu lagi banyak makan hilang. So baik hafal kenapa. Dan kamu boleh tahu size dia apa. Alright. Okay, boleh terbalik lagi. Lagi. Okay, boleh. Alright. Kalau okay. Ionization energy dengan electronegativity yang paling ketara, sekali lagi saya nak bezakan diorang untuk kamu adalah satu, yang ni remove electron. We have talk about that. Just saya tak nak kamu nampak beza dia. Ionization energy adalah remove electron, so dia kena jadi cation sayang. Alright. Electronegativity adalah accept electron. Kita akan terima elektron. So dia kena jadi an ion. Nak lagi nampak, cation adalah positive charge, an ion adalah negative charge. Okay. Yang tu. Next. Yang ni adalah cerita pasal energy. So konsep energy adalah senang nak berlaku, senang, boleh English lah. Easy to happen. Alright. Less energy. Okay. Bila less energy, i.e. low. Yang tu adalah easy to happen. Tapi bila hard to happen, hard to remove the electron, more energy. Dan bila more energy,
IE akan jadi tinggi kat sini. Okay? Sebab kita kena cerita pasal tenaga dalam ionization energy. Berbeza dengan electronegativity sayang. Kita tak cerita pasal energy. Kita hanya cerita easy to happen. Kalau kamu perasan, easy to happen, electronegativity tinggi. Nampak tak beza sekarang? Alright. Lepas tu kalau hard to happen, kalau susah nak berlaku, then electronegativity akan rendah. Alright, electronegativity akan rendah. Yang tu adalah beza IE dengan electronegativity. Satu ada cerita pasal tenaga, satu tak ada langsung cerita pasal tenaga. Okay, yang ni yang budak akan selalu terbalik. And of course, conclusion untuk size tu adalah dalam nota kamu bacalah. Bila size kecil, IE tinggi ke besar, bila size besar, IE tinggi ke kecil, semua tu adalah. Alright. Okay, nak bagi juga boleh. IE kalau tinggi, ionization energy kalau tinggi adalah apabila atomic size small. Okay, atomic size kecil. Bila size dia sangat kecil, daya tarikan dia sangat kuat. Bila daya tarikan dia sangat kuat, elektron sangat susah nak keluar. So IE akan jadi sangat tinggi sebab banyak tenaga yang kita nak guna untuk buang elektron tu. Tapi electronegativity adalah tinggi, alright, kita senang nak buang elektron sebab electronegativity adalah accept electron. Alright. Electronegativity adalah accept electron. So electronegativity akan tinggi apabila atomic size adalah kecil juga. Okay. So bila atomic size kecil, electronegativity akan tinggi. Okay. Kenapa? Sebab electronegativity adalah terima elektron. Okay. Bila terima elektron, kalau size saya kecil, bermakna nukleus dengan elektron kat luar tu akan duduk rapat. Bila duduk rapat, saya senang nak tarik dia masuk. Bila senang nak tarik dia masuk, electronegativity tinggi. Nampak sikit? Okay. Boleh? Question? Tak ada? Okay, kalau tak ada, kita nak masuk kepada anomalous. Okay, anomalous dalam video YouTube saya guna period 2, kat sini saya nak guna period 3. First and foremost, apa itu anomalous? Anomalous adalah yang luar biasa. Alright? Alright, yang luar biasa. Yang pelik, yang lain daripada yang lain. Okay, that is anomalous. So hari ni anomalous yang saya nak bincang adalah period 3. Kenapa kita kata dia adalah anomalous? Kenapa dia lain daripada yang lain? Kalau saya tengok balik period tadi, where is my period? Across a period. So kita tengok balik across our period tadi sayang. Bila across a period, ionization energy patut increase. Okay? Setuju ya? Sebab size dia makin kecil. Alright, size dia bila makin decrease, force of attraction makin kuat. So elektron makin susah nak dibuang. More energy needed. So IE akan tinggi bila kamu move across a period. Setuju yang tu? Tapi bila kamu tengok kat sini, kalau kita masukkan dalam mesin, kita masukkan period 3 semua dalam mesin dan ionization energy yang keluar kat chart adalah macam ni. Kita tahu bila ionization energy across a period, IE patut tinggi. Dengan kata lain, dia patut macam ni. Mg naik kat aluminium, naik kat silikon, naik kat phosphorus, naik kat sulfur, naik. Betul? Tapi cuba tengok ni. Dia gatai punggung, dia turun. Betul? Betul lah. Saja. Dia saja nak buat hidup hampa susah. Okay? Dia jatuh. Di mana sepatutnya aluminium datang selepas magnesium. So sepatutnya aluminium IE patut lagi tinggi. Tapi bila sampai ke aluminium, IE dia jatuh. Sama juga kat phosphorus. Phosphorus dengan sulfur. Sulfur patut duduk lagi tinggi daripada phosphorus. Sepatutnya. Tapi sekali pop, jatuh. So kenapa yang sepatutnya tak jadi dan dia jatuh? That is your anomalous. And of course ada reason lah kenapa dia jatuh. First and foremost, I need one thing. I need SPDF notation untuk magnesium. Tinggal space sikit, I need SPDF notation untuk aluminium. Sebab saya nak orbital diagram juga nanti. Saya nak orbital diagram untuk N tertinggi.
Alright, tulis as PDF notation dan juga saya nak orbital diagram untuk N tertinggi. Please. Buat sejam je kot. Tutur buat sendiri, hantar. Alright. Dah. Mimi, SPDF notation magnesium. For mg For mg, yes. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Untuk aluminium, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p1. thank you. Alright. Macam saya selalu cakap, benda ni kamu patut like sangat-sangat mahir. Alright. So saya nak orbital diagram untuk N tertinggi. So orbital diagram N tertinggi untuk magnesium adalah 3s sahaja. So 3s magnesium look something like this sebab 3s2. Untuk aluminium, orbital diagram N tertinggi adalah 3s dan juga 3p. So teacher ada 3s dan juga kita ada 3p1 yang di mana dia hanya pegang satu elektron. Okay. Alright. Dan dah semua dah ada benda ni. Okay. So ionization energy over here, kita sekali lagi saya nak ingatkan kamu, IE adalah cerita pasal remove electron. So kita nak buang elektron. Dan bila kita nak buang elektron, yang paling penting, elektron mana yang dibuang? Kita pernah belajar dalam topik 5. Bila kita nak buang elektron, kita kena buang daripada N yang paling tinggi. Kita kena buang daripada N yang paling tinggi. Sebab tu, saya suruh lukis orbital diagram untuk N tertinggi. Alright, kita belajar kat topik 5, nak buang elektron kena buang pada N paling tinggi. That is my N paling tinggi. Tapi dalam N paling tinggi, teacher, ada banyak elektron. 3s ada 2. Kat sini lagi banyak, ada 3. So untuk magnesium, elektron mana yang kita dibuang terlebih dahulu untuk jadi IE, untuk jadi first IE? Rasa-rasa? Ada 2, yang mana? Yang atas ke bawah? Bawah. Bawah. So kalau teacher kata yang atas, salah. Betul. Dua-dua. Dua-dua boleh, betul. Sama je 2 tu, apa beza? Dia duduk rumah yang sama, betul. So okey lah, semua orang kata bawah, kita pun ikutlah, kita kena ikut majority. Alright. So yang ni yang akan keluar. Okay, yang ni yang akan dibuang lah, yang ni akan remove. Untuk aluminium pula sayang, untuk aluminium pula teacher ada 3s2, teacher ada 3p1. Koyum, rasa-rasa buang dari 3s ke buang dari 3p? Ya, aluminium lah. Ya. 3p. Kita akan buang daripada 3p. Yang ni senang je, sama ada 3s atau 3p. Sebab 3p pegang seorang dan 3p adalah elektron last yang kita isi dalam tu. Alright, selain daripada N tertinggi, lepas N tertinggi, N sama. So elektron mana nak buang teacher kalau N sama? 3s, 3p. Buang yang last kamu isi tu. Alright, last masuk, first out. Okay. So 3s dengan 3p, 3p kita akan isi dulu sebab dia duduk lagi jauh. Okay, oh dah terkeluar jawapan. Jawapan dia adalah lebih jauh. So sekarang, soalan dah bagi, IE bukan soalan, fakta dah bagi. Alright, fakta dah bagi tahu sekarang magnesium kamu adalah lebih tinggi. Magnesium kamu adalah lebih tinggi. So kita dah tahu ionization untuk magnesium lebih tinggi, ionization untuk aluminium lebih rendah. Yang kita nak tahu, why? Alright, why aluminium rendah? Kenapa aluminium rendah? Sebab aluminium sepatutnya lebih tinggi. So kita nak tahu kenapa aluminium rendah. Okay? Rasa-rasa. Sebab apa? Anybody? Distant 3s orbital from nucleus. Distant 3s and 3p orbital from the nucleus. Okay? Saya guna kelabu je, tak nampak sangat pun tak apa. Kita tengok jarak sikit. So imagine your aluminium sekarang adalah nucleus. Alright, kat sini bahagian ni adalah nucleus. So ni petala pertama. N sama dengan 1. Lepas tu saya ada N sama dengan 2, petala kedua. Saya ada 2s, 2p.
Lepas tu pada magnesium saya ada N sama dengan 3, saya ada 3S. Setuju? Okay. So jarak 3S adalah sini sampai sini. Tu jarak dia. Pada aluminium pula sama, saya ada nukleus. N sama dengan 1, teacher ada 1S. N sama dengan 2, kita ada 2S, 2P. N sama dengan 3, saya ada 3S, 3P. So jarak 3P dengan jarak 3S. Jarak daripada nukleus. Siapa lagi jauh? Aluminium. Aluminium. Jarak dia jauh. Dan sayang, balik kepada konsep daya tarikan. Sebab sekarang kita nak buang elektron tu. So kita kena tahu dia ditarik kuat atau lemah. Nita, kalau dia duduk jauh, force of attraction kuat atau lemah? Jauh jadi lemah. Lemah. So elektron ni, force of attraction dia lemah. Alright? Dan kalau force of attraction dia lemah, Mimi, okay, senang atau susah nak buang? Senang. Senang nak buang. Easy to remove. Nampak? Dan kalau soalan tanya, reason kenapa dia easy to remove? Kenapa dia easy to remove? Reason yang kita bincang tadi, distance, jarak. Okay? Distance of 3s orbital in magnesium is closer to the nucleus. Compare, sebab kita tengah compare to 3p orbital in aluminium is far from nucleus. Ni statement permulaan kamu kenapa dia adalah lebih rendah. Okay. Kenapa dia rendah? Sebab dia duduk jauh. Elektron yang kita nak buang tu duduk jauh. Duduk sorang-sorang kat 3p. Alright, duduk sorang-sorang kat 3p. Lepas tu kalau elektron yang saya nak buang dia duduk lebih jauh daripada nukleus. Memang keluarlah dia. Alright, dia akan keluar. Dia akan keluar dengan senang juga lu. Keluar senang, bye-bye. Bila keluar senang bermakna IE rendah sebab tenaga yang kita guna sikit. Sebab dia easy to remove. Alright. So reason dia adalah distance. Distance dari siapa? Distance daripada 3s orbital dengan nukleus dan 3p orbital dengan nukleus. Obviously 3p duduk lebih jauh daripada nukleus berbanding 3s. Dan ini ayat permulaan. Rasa-rasa lepas ayat ni kita nak bincang apa? Kalau kamu nak explain. Therefore Electron half fill. Tak. Yang ni tak ada half fill lagi weh. Ni. Lepas yang ni. Lepas point ini, distance of 3s orbital in magnesium is closer to the nucleus. Compare 3p in aluminium is far from nucleus. So, Force of attraction. thank you Ida. Force of attraction. Kita akan sambung balik dengan force of attraction. Dalam video saya tak ada bukan sebab benda tu tak perlu. Sebab benda tu benda yang kamu dah belajar banyak kali. Alright, kamu akan sambung balik dengan force of attraction. Alright? Dan bila force of attraction jadi kuat atau lemah, depends on siapa yang kamu nak bincang lah, 3s atau 3p. Dan kita akan sambung balik kepada easy or hard to remove electron. Betul? Itu je. Alright, flow dia akan sama. Comotnya slide saya. Kalau hampa tengok tiba-tiba slide ni aku rasa tak nampak apa. Tapi kalau tengok dari awal tadi okey kot. Sorry banyak sangat menulis. Tak pandai mengajar macam tu lah. Awak lah teacher emo sangat ni. Pergi makan lah teacher. Alright, setakat ni. Boleh? Okay. So, kenapa aluminium akan jatuh? Kenapa jatuh pula? Kenapa aluminium lebih rendah berbanding magnesium? Kenapa aluminium ionization energy dia lebih rendah berbanding magnesium? Bukan sebab dia jahat, bukan sebab apa. Cuma sebab elektron yang kita nak buang duduk dalam 3p. Sebab elektron yang kita nak buang duduk dalam 3p. So, the distance from the 3p orbital to the nucleus is far compared to the 3s orbital to the nucleus. Alright? Therefore, force of attraction will be weaker. When the force of attraction between the nucleus to the outermost electron is weaker, this electron is easier to remove.
One is easier to remove. Ionization energy of aluminium decrease. Make sense? Okay. Kalau okay, kita nak sambung kepada seorang lagi, sebab yang pelik sekarang ada dua bahagian. Yang pelik sekarang ada dua bahagian. Tadi kita bincang magnesium dengan aluminium, sekarang kita bincang phosphorus dengan sulfur. Kita masih mula dengan SPDF notation, phosphorus dan juga sulfur 16. Sama, saya nak orbital diagram untuk N tertinggi juga. Okay, Dania, phosphorus? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Thank you. Sulfur? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Thank you. Alright, so that is your SPDF notation yang kamu dah sangat bijak. That is the N paling tinggi. So saya minta kamu lukis untuk N paling tinggi. So N paling tinggi untuk phosphorus teacher adalah 3s. Kita ada 2 elektron dalam tu. 3p3 kita ada 3 elektron dalam tu. Yang kita akan susun 1, 1, 1. Soalan saya, Aisyah, what rules apply in this? Hans rule. Thank you. Perfect. Hans rule apply in this. Pandainya apa? Kimia tak dapat A, tak tahulah. Kalau kimia tak dapat A, mesti sebab salah Miss Wong. Tak ada baik, aku tak ada ilmu apa saja je. Cuti, hari ni sepatutnya cuti kan? Kesian kamu kena ada kelas juga. Ramai je, semua ada kelas esok. So kat sini kamu ada 3S, 3P over here. And next soalan saya adalah siapa yang akan dibuang? Dalam phosphorus, nak tanya siapa Hazika, rasa-rasa elektron mana yang kita akan remove sebab kita tengah cerita pasal IE? 3P. 3P yang mana? Yang 3P untuk phosphorus. Ya, 3P untuk phosphorus yang mana? Ada 3 kan? Yang mana satu? 3 tu. 3 kena buang? 1. Buang 1. Yang mana satu? Yang hujung. Yang hujung. Yang paling tengah? last. Yang paling last pin. Yang paling last. Yang awal tak boleh? Tak boleh. Kalau saya isi dari belakang, so yang ni lah last. Mana-mana pun boleh lah, boy. Kan kita pernah belajar, kamu boleh isi daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri, tengah ke kiri, tengah ke kanan ke. So mana-mana lah. Okay. Yang ni last. Okay, fine, yang ni last. Kita akan buang yang ni. Untuk 3P sulfur pula. Hakim, 3S dengan 3P. Kita nak buang daripada 3P, saya bagi tahu. Dalam 3P ni, yang mana satu Hakim nak buang? Yang negatif. Yang negatif. Alright. Ataupun lagi tepat, betul lah jawapan Hakim betul. Ataupun yang lebih tepat, kamu mesti kena buang daripada orang yang berpasangan tersebut. Alright, kamu tak boleh buang daripada orang yang single. Kamu mesti kena buang daripada orang yang berpasangan. Okay, so yang saya birukan tu adalah elektron yang kita kena keluar, yang kita kena buang. Okay, so sekarang kalau kamu tengok phosphorus, alright, kalau kamu tengok phosphorus, ionization untuk phosphorus lebih tinggi.
ionization untuk sulfur lebih rendah. Same reason, kita nak tahu kenapa. Kalau tadi untuk aluminium dengan sulfur, kita guna distance antara 3s orbital dengan nukleus dan 3p orbital dengan nukleus. Sekarang, elektron saya dua-dua keluar daripada 3p. So, boleh tak kita bincang pasal distance? Aisyah duk geleng, Dania duk geleng lagi. Boleh ke tak boleh? Alright, tak boleh. Thank you. Kita tak boleh bincang pasal distance. Sebab apa? Dua-dua elektron yang kita nak buang duduk dalam 3p. Okay. So kita tak boleh bincang yang tu. Dan yang kat sini saya nak ajar. Ataupun ada siapa-siapa nak bagi tahu kenapa phosphorus lebih tinggi? Anybody want to try? Ain? Ashila? Sebab dia half fill 3p orbital lebih senang. Hard to remove. Yes. Ataupun ada 3p orbital, half fill 3p orbital adalah perkataan yang teacher minat sekarang dan juga lebih tepat extra stability. Yang ni saya bagi secara general ya. Extra stability of a half fill p orbital. Saya bagi general. So bila saya boleh bagi general, extra stability of a half-filled p orbital bermakna 2p, 3p, 4p, 5p semua boleh ada extra stability ini. Dan the extra stability of the half-filled maksud saya adalah seperti ini. Half-filled. According to Aisyah cakap tadi, according to Hans rule, so half-filled orbital mesti adalah 1, 1, 1. Soalan teacher, adakah yang ni dikira sebagai half-filled? Adakah kalau macam ni dikira sebagai half filled? Tak ya, sebab macam ni salah. Thank you Syikin. Yang ni salah. Alright. So yang tu tak dikira sebagai half filled. Perkataan yang Ain tertinggal tadi, extra stability. Bear that in mind ya, semua benda dalam ni sekarang stabil. So perkataan extra stability wajib sebab semua orang stabil. Cuma sekarang hang lebih stabil. So extra stability of a half filled p orbital adalah benda baru yang kita nak belajar hari ni. Yang kita tak pernah belajar sebelum ni. Tadi distance pernah belajar je, jarak dekat kuat lah. Jauh lemah lah. Yang ni benda baru. So 3p dalam phosphorus, elektron akan dibuang daripada half-filled 3p orbital. Dalam sulfur, kita panggil yang ni adalah partially filled orbital. Partially filled orbital means what? Partially filled orbital bermakna dia bukan penuh dan dia bukan separuh. Dia separa. Alright, partially filled orbital. Okay, so main reason kat sini yang akan menyebabkan kenapa ionization phosphorus tinggi. Ionization phosphorus is high because electron is removed. Electron dalam phosphorus is removed from a half-filled 3p orbital which has extra stability. Alright. Okay. Itu keyword dia. Perkataan extra wajib ya sekali lagi. Bukan stable ya. Dia adalah extra stability of a half-filled 3p orbital. Benda tu sangat stabil. Alright. Dia duduk seorang-seorang, dia tenteram. Lepas tu han nak buang kawan dia seorang. Lepas tu han nak remove dia punya stability. So memang tenaga lagi tinggi lah. Berbanding dengan kawan ni adalah separuh penuh, separa penuh. Partially filled. Partially filled tak ada extra stability. So dia biasa je. Han nak keluar. Alright, sebab Han lepas keluar aku lagi stabil. Sebab lepas elektron ni keluar, saya jadi half filled. Itu banyak pula cerita. Yang tu belajar second year. Okay, setakat ni. So ada dua reason. Kalau magnesium dengan aluminium kita guna pasal distance. Phosphorus dengan sulfur kita guna cerita extra, malahan nak tulis. Kita guna cerita extra stability of a half-filled p orbital. Okay. Boleh. Question setakat ni. Dan dalam exam untuk benda ni, nak jawab, jangan risau. Tak keluar benda lain. Kat tempat lain tu ada anomalous tak? Tak ada. Dalam nota kamu ada anomalous kat period 2, period 3. Yang tu je kita belajar. Dalam exam pun dia boleh keluar yang tu je. Dia takkan keluar orang lain. So jangan risau. Ada lagi kat mana teacher? Tak ada. Ni je. Alright.
Dan bila kita kata anomalous, cara yang paling senang dalam exam nak jawab sayang, jawab macam apa yang kita buat, mula dengan SPDF notation, sambung dengan orbital diagram, bulatkan elektron mana yang nak keluar. Han jangan tulis keluar weh. Saya jangan tulis keluar. Malu aku. Remove. Han label. Alright, elektron mana yang kamu nak remove. Okay? Elektron mana yang kamu nak buang, itu adalah cara yang paling senang, paling jelas. Kalau bahasa kamu ada tertunggang langgang sikit, tapi kamu ada diagram ni, at least kita faham dan kita boleh bagi markah. Dan bila soalan anomalous ni keluar, dia akan tanya explain je. Dia takkan tanya SPDF notation, dia takkan tanya orbital diagram. Tapi hang kena buat lah untuk kamu boleh explain. Alright, sebab kalau anomalous keluar memang perkataan explain je dia minta. Okay, alright. And selepas extra stability, just nak bagi tahu sikit, kena sambung lah. Kena sambung dengan apa? Masih adalah force, bukan force of attraction, more energy. Alright, bila kita kata benda tu sangat stabil, lebih stabil, bermakna kamu akan kata tenaga, more energy is needed lah. Is needed to remove electron in half-filled 3p orbital. Okay. So, bila dia lebih stabil bermakna of course lah more energy is needed. Okay. Ayat penuh ada dalam nota. Jangan risau. Okay. Sangat orang kata apa, sangat common sense je. Kalau benda tu sangat stabil. So, saya kena tenaga yang banyak lah untuk buang dia. Sebab dia sangat stabil. So, bila tenaga dia banyak, IE dia akan jadi lebih tinggi berbanding sulfur. Okay. Alright. Benda ni akan sama masuk kat period 2. Bila kamu ada period 2, saya tak nak kamu nampak benda ni berbeza. Alright. Bila kamu ada period 2, okay, saya nak buat conclusion sikit kat sini, nak bagi kamu nampak. Period 2 dengan period 3. Okay. Period 3 tadi, yang pertama kita bincang magnesium and aluminium. Period 2, yang pertama kita akan bincang beryllium dengan boron. Alright. Apa yang kita akan bincang kat sini? Apa yang diorang akan sama adalah untuk beryllium, boron, magnesium, aluminium, kita akan bincang distance. Untuk period 2, distance 2p orbital far from nucleus. Okay. Ayat bawah, force of attraction semua tu adalah. Untuk yang ni, sama tapi 3p. Distance 3p orbital far from nucleus. Nampak tak dia sama sebenarnya? Kamu ubah apa? Kamu ubah daripada period 2 jadi period 3. So 2p jadi 3p. That's it. Alright. So kalau kamu tanya saya, teacher ada berapa anomalous? Ada 4. Tak, ada 2. Sebab apa ada 2? Sebab your beryllium boron dengan magnesium aluminium akan guna ayat exactly the same. Tapi ubah yang ni. Kamu akan guna explanation yang sama sebiji tapi kamu ubah 2p jadi 3p. Alright? 2s jadi 3s. Sebab elektron yang kamu nak buang dari ni adalah 2s, elektron yang kamu nak buang dari ni adalah 2p. So elektron yang kamu nak buang dari ni 3s, elektron yang kamu nak buang dari ni 3p. So kamu compare jarak 2s 2p dengan 3s 3p. Ayat kat bawah semua sama. Okay? Itu kalau beryllium boron. Kalau teacher ada seorang lagi adalah period 2, period 3. Teacher ada tadi phosphorus, sulfur. Dan dalam period 2 saya ada nitrogen, oxygen. Alright. Reason kita apa? Reason kita adalah half-filled p orbital. Kalau dalam period 3 tadi adalah bukan half-filled saja. Extra stability. Extra stability of half-filled 3p orbital in phosphorus. Untuk nitrogen, oxygen, exactly the same. Tapi extra stability of half-filled 2p orbital in nitrogen. Habis. Alright? So, saya tak rasa kita ada 4 anomalous. Kita sebenarnya ada 2 anomalous.
yang akan guna faktor yang berbeza. Yang lain ni, period 2 ubah kepada period 3. Ubah yang ni je sayang oi. Alright, ubah uang je. Tadi dalam phosphorus, sekarang dalam nitrogen. Tu je. Okay. Boleh? Question? Going too fast? Am I going too fast or what? Boleh? Okay, anomalous tak ada apa sangat. Anomalous, kalau tanya saya, teacher ada tak anomalous lain? Ada anomalous lain tapi kamu tak belajar dalam silibus kamu. Dalam second year nanti kamu akan belajar lebih sikit lah. Alright, cuma untuk semester ni kamu akan belajar ni sahaja. Period 2, period 3. Beryllium, boron kawan dengan magnesium, aluminium. Nitrogen, oksigen kawan dengan phosphorus, sulfur. Alright, again they are the same. Kamu ubah daripada period 2 kepada period 3. Reason sama. Okay? Question? Tak ada? Alright, kalau tak ada soalan tutorial kamu ada tak banyak sebab ada setengah atomic radar itu kita dah bincang. So ada a few lagi soalan tutorial kamu yang kita tak bincang dan hari ni cuti kan. So saya tak adalah nak kamu menyampah kat saya. Saya nak bagi kamu buat sendiri je lah. Sebab explanation dia pun sama, ayat-ayat dia pun sama. Tak ada apa beza sangat. Still banyak pasal explanation. Cuma bila dia adalah soalan-soalan like this, yang dia dah bagi electronic configuration, kamu selamat sebab kamu guna terus. Tapi kalau ada soalan yang tak bagi electronic configuration, dia bagi proton number, dia minta lah. Dan kalau dia tak minta sekalipun, kamu kena tulis. Kita nak tahu at the end of the day, kita sebenarnya nak tahu dia adalah same period atau same group. Contoh macam ni. Alright, contoh macam ni. Sekarang saya ada TUVW, dia bagi proton number. Dia suruh arrange tau. Bila dia suruh arrange, macam mana kamu nak arrange? Saya tak tahu dia period berapa, saya tak tahu dia group apa. So semua ni kena mula dengan SPDF notation. Again, kamu kena tentukan sama ada dia orang same period atau same group. Baru kamu susun size, susun ionization energy. Okay? Dia minta explain sekali ya, jangan submit kat saya susun je. Alright? Saya dah terima kelas saya yang hari Senin tu, dia hantar kat saya susun, arrange kan teacher? Ketuk kepala apa? Kita tak bagi soalan senang macam tu. Okay? Boleh? Saya ada tertinggal satu slide tadi. Saya minta maaf, saya ada satu sikit, tak ada apa. Dalam definition syllabus kamu hanya belajar first ionization energy. Apa maksud first ionization energy? First bermakna first electron that you remove. Okay? Kalau kamu tengok definition dia, yang ni kamu kena hafal lah. Sebab kalau dia keluar ionization energy, dia akan tanya first ionization energy. Memang ada dalam learning outcome kamu. Okay? So apa itu maksud first? Remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of gaseous unipositive cation. Apa benda tu unipositive cation? Kita setuju bahawa dia adalah cation. Apa benda unipositive cation? Nama pun first ionization energy bermakna elektron pertama yang kita buang daripada atom. First electron ataupun the first 1 mole of electron that you remove from the atom. Therefore, unipositive adalah positive 1. Uni sebenarnya adalah 1. Alright? Positive 1. Example untuk first ionization energy, saya bagi unknowns, saya bagi aluminium lah. Aluminium, gaseous atom dalam bentuk gas. Kita akan buang 1 elektron dan jadi unipositive gaseous ion. Itu maksud first ionization energy. Elektron pertama yang kita buang. Kalau soalan minta definition, dia akan tanya first je. Tapi disebabkan kita belajar period 2, period 3 dan kita belajar magnesium, kita belajar aluminium, saya nak guna contoh aluminium terus. Aluminium kalau first IE untuk aluminium, first ionization macam yang kita tulis, aluminium akan jadi Al positif dan buang 1 elektron. Sebab apa? Sebab first IE adalah remove first electron. Bahasa Melayu dia, elektron pertama yang kamu buang. Okay?
soalan saya, apa jadi pada second IE? Second IE, bahasa Melayu dia adalah buang elektron kedua. I have a question over here. Kita buang elektron kedua, bermakna berapa elektron yang kita buang? 1 atau 2? 2. 1. Dia kata 2. Satu. Tidak, Aisyah, Ikin. Alright, Fio? Fio? 1. Alright, Nita? Elektron kedua. Nita rasa? 1. 1. Alright. Koyu? 2. Koyum kata 2. Danish? 2. 2. Okay. Bahasa ya, kita bermain dengan bahasa sebenarnya. Sayang. Elektron kedua. Bermakna kita hanya buang 1 tapi dia adalah elektron kedua yang kita buang. Macam makan nasi lah. Alright. Nasi pinggan kedua. Pinggan kedua. Han tengah makan 2 pinggan ke Han tengah makan 1 pinggan? Tapi dia pinggan kedua. Han tengah makan 1 je kan? Sama. Dan cerita pasal nasi tadi aku lapar dah ni. Tak makan apa ni. Alright. Pinggan kedua bermakna kamu dah makan pinggan pertama. Kamu dah habis dah. Pinggan pertama tu dah habis, baru akan wujud pinggan kedua. So, second ionization energy. Kamu hanya boleh buang elektron kedua selepas kamu buang elektron pertama. Betul? Alright. Elektron pertama dah kena keluar. Baru kamu boleh buang elektron kedua. Sebab tu dalam second IE, kamu kena mula dengan aluminium positif. Dan jadi, aluminium 2 positif tambah 1 elektron. Kita masih kekal dengan 1 elektron sebab dia adalah elektron kedua yang kita buang. Kita hanya buang 1. Dan kita kena mula dengan Al positif sebab kita tengah buang elektron kedua. Dan elektron kedua boleh keluar selepas elektron pertama dah keluar. Are we still together? Make sense? Alright, cerita nasi lah senang kan? And last but not least, sebab saya rasa dalam syllabus kamu paling jauh boleh sampai third je. Dia tak pergi jauh daripada ni. Sebab kita belajar sampai kat situ je. So third IE, rasa-rasa teacher kena mula dengan siapa? Thank you. Kita akan mula dengan Al2+. Dan kita akan jadi Al3+ dengan tambah 1 elektron. Sebab yang ni adalah elektron ketiga yang kita buang. Bukan 3 elektron, elektron ketiga. Dan kita masih buang 1. Dan cerita pinggan tadi, kamu boleh tambah nasi 3 pinggan sebab kamu dah habis makan 1 pinggan, dah habis makan 2 pinggan, baru kamu boleh tambah pinggan ketiga. So kamu dah buang 1 elektron, kamu dah buang 2 elektron, baru boleh buang elektron ketiga. Dan same reason, sebab tu kamu kena mula dengan Al2+. Are we together? Okay. If we are together, last question to end today. Untuk kamu fikir sikit. Ionization energy first, second, third untuk aluminium macam ni. Rasa-rasa dalam first, second, third, IE mana yang paling tinggi? Soalan last. IE mana kamu rasa dia paling tinggi? Nak buang elektron pertama, nak buang elektron kedua, nak buang elektron ketiga. Yang mana akan perlu tenaga yang paling banyak? 1 minute, think about that. IE ketiga. Mimi kata IE ketiga. Lagi? Saya nak semua yang jawab yang ni. 3. IE ketiga. 3. Ketiga. Ketiga. Hakim? Tiga. Hakim? 3. 3. IE ketiga. Umaira? 3. Dania?
3. Okay. Alright. Aisyah? 3. Okay. Haziq? 3. Haziq lately diam je. Alright, 3. So semua setuju dengan 3. Sebab apa 3? Sebab dia punya Sebab apa 3? 3 betul. Yes. IE ketiga akan jadi ionization energy paling tinggi. Alright. Reason? Saya kecil. Saiz kecil. Nice one. Kenapa saiz kecil? Sayang, satu je. Bila dia jadi positive charge, kita buang elektron. Elektron berubah, tapi apa yang tak berubah? Proton. Proton. Proton tak berubah. Very good. Proton duduk kat tengah tu masih 13. Proton duduk kat tengah masih 13. Proton duduk kat tengah masih 13. Bila aluminium neutral, dia 13 proton pegang 13 elektron. Yang ni dah buang 1. So dia pegang 12 elektron. Yang ni dah buang 2. So dia pegang 11 elektron. Dan tadi Haziq bagi satu statement yang betul. Dia kata saiz makin kecil. Sebab kat sini saiz dia paling kecil antara dua tu lah. Alright, kita akan compare orang kat depan tau. Saiz paling kecil. Kenapa saiz paling kecil? Force of attraction paling kuat. Nampak? Alright, so kalau nak compare IE, compare nanti kalau ada electron negativity pun sama. Bila kamu nak compare benda-benda ni, kita still akan patah balik tengok daya tarikan. Sebab apa tengok daya tarikan? Sebab saya nak buang benda tu. So saya kena tengok daya tarikan saya sekarang kuat atau lemah. Dan daya tarikan kita, our force of attraction will be forever between nucleus and outermost electron. Sebab positive charge dengan negative charge yang paling luar. Okay. Alright, very good. Very, very good. Soalan tutur yang tak jawab lagi bermula dengan saya bagi list nombor nanti. Okay. Semua, bukan nombor lah, semua soalan kamu bermula 6.2. Soalan pertama kamu 6.2 yang atomic radar yang kita dah bincang pun saya nak kamu hantar. Bila boleh hantar? Esok? Boleh? Boleh. Sepatutnya dah buat kan? Alright, mungkin ada 1-2 soalan yang kamu tak boleh jawab dalam tutor tu. Alright, boleh tanya, boleh WhatsApp. Okay, boleh WhatsApp. Alright. So kalau tak ada apa saya nak habis awal. Alright, awal sikit je lah pun. And I think that's it for today. So I'll see you next week with topic 7. Okay, I'll see you next week with topic 7. Kita akan mula minggu depan dengan kita akan buat discussion sikit untuk assignment kamu. Okay, question? No? Alright.